Allah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Atau betapa harap ia akan bahawa faham ia akan yang halus-halus daripada segala rahsia, padahal tiada taubat ia daripada segala dosanya. Empat kaifa yang masyhur dalam hikam Ata'iyah. Hikam Ata'iyah, hikam Ibn Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Dulu dia kata, macam mana hati kamu nak percaya? Kaifa yashruku qalbun suarul aqwan muntabi'atun fi mirati. Rupa makhluk terlekat dalam kalbi. Yang kedua, macam mana kamu nak berjalan? Kaifa yarhalu ya Allah wa huwa muqabbadun bisyawati. Kamu ditambah dengan syahwat, nak berjalan Tuhan macam mana? Tak boleh. Yang ketiga, macam mana nak masuk hadrat Allah? Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Sedangkan kamu tidak, maknanya bersuci daripada janabah kelalaian. Maka yang keempat, macam mana kamu harap nak memahami akan daqaiqul asrar. Ya, daqaiq, benda-benda yang dalam yang dibahas oleh arifin billah, sedangkan kamu tidak bertaubat dari dosa. Mana bertaubat dari dosa itu dipanggil awalul maqamat. Awal maqam nak masuk dalam hadrat Tuhan ialah bertaubat dengan sungguh, zahir dan batin. Mana kalau dia taubat, Tuhan akan buka pintu makrifat yang sebenar. Ya, kita akan sampai makrifat yang sebenar. Apa makrifat sebenar? Bizab wal wijdan, syuhud wal ayan. Adapun makrifat awam itu bil aqli, ya, menggunakan dalil wal burhan, ya, bid dalail wal burhan, menggunakan dalil untuk mentasbitkan iman. Adapun untuk merasa, dia kena ada proses tasbih, pembersihan dalaman dia. Ya, sini dia kata macam mana kamu nak faham akan daqaiq asrar, sedangkan ya, dia tidak bertaubat, tidak membersihkan daripada segala hafawatih, kesilapan, ya, kesalahan dia di sisi Ta'ala. Maka peringkat arif billah, kesilapan pandang diri bagi silap kan. Wujuduka syirkun hafiyun, merasa semua ada tu syirik gitu. Ada lagi pakar tu kan ni. Sebab dia bila naik atas lagi tinggi, dia punya draft dia tinggi kan. Dia punya skill dia lagi tinggi. Macam kita ada orang istana dengan orang kampung, tak sama. Kalau orang kampung datang panggil ho-ho, sultan tak marah tu orang kampung. Tapi kalau kau duduk dalam istana, kau pakai bahasa kampung, dia jerekah. Ya, kau ni orang darat mana, kau duduk 10 tahun di istana, kau tak kerti adab gitu. Ya. Orang istana dia ada adab istana. Begitu orang masuk istana makrifah, dia ada adab lain kan? Adab lain. Pandang diri dia tak bagi tu. Karamkan terus. Matikan wujud kamu dalam memandang wujud dia. Ya, matikan kudrat kamu dalam memandang kudrat dia. Jangan rasa kamu ada. Puah, habis ni ada macam mana rasa tak ada. Ya, jangan rasa kita tu maujud pada hakiki. Bahawasanya kita rasakan maujud kita ialah maujud yang muqayyad, sentiasa pandang kita terikat dengan Tuhan tu maksudnya. Ya, kita berjalan, kita makan, minum, semua billah. Kita semayang tadi, i'tidal, rokok, sujud, sampai salam, semua sekali tak? Semua billah, la binaqsik. Ya, yang binaqsi Tuhan, tu hak dia. Qiyamuhu binaqsi. Adapun kita qiyamuhu bi ghairi. Berdiri kita dengan lain. Siapa dia yang lain? Wallah. Ada kita dengan dia, hidup mati kita dengan dia, rezeki banyak sikit dengan dia, sihat senang dengan dia, semua dia. Tak ada satu pun terlepas, dan tak lepas tu bila. Ya, 2 tahun, 3 tahun, full time, setiap saat kita tak lepas. Tu digunakan fi kulli lamhatin wa nafa. Itulah rahsia ini.
rahsia kita memandang Tuhan tiap-tiap nafas, baru dia akan faham daqaiqul asrar. Daqaiq asrar ni boleh faham kan. Kalau bawa tiap-tiap nafas dia dengan makhluk, walaupun lisan diucap fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam dia dengan makhluk tak terbuka lagi. Hijab macam mana mungkin nak dibuka sedangkan dia belum cukup syarat, sebab kena bersihkan. Allah Karim. Jadi sini 4 perkara berlawanan. Memancarnya kalbi tadi berlawanan dengan terpahat dalam kalbi kita makhluk. Kalau kalbi di sini tempat pancaran nur ma'rifat dan sebagainya, tiba-tiba tuan itilak atas kalbi kita makhluk ada hubul dunia, hubul mal, hubul riasah, kasih dunia, kasih harta benda, kasih pangkat, kasih jawatan. Tak apa tentu gelap, dia takkan disinarkan dengan satu. Yang kedua, nak berjalan pula, lepaskan ikatan. Macam mana kita nak berjalan kalau kaki ditambat? Begitu kaki rohani kita, kalau ditambat dengan makhluk, dengan syahwat, memang dia tak boleh jalan, jam kan. Kena buang benda tu. Ada yang suluk kita nak tembak bagi kita buka. Dan macam mana nak masuk hadrat Allah kalau dia belum bersuci, mana dia belum mandi batin. Banyak lagi kita mandi zahir kan. Mandi zahir, kita kena mandi batin. Mandi zahir dengan air mutlak, mandi batin dengan air nur. Bayangkan bayangan nur daripada dia. Mandikan apa tu? Mandikan daripada segala sifat mazmumah. Kita mandi daripada sifat mazmumah, buang sifat mazmumah, riya, ujub, sum'ah, takabur. Macam mana kita sental daki di badan kita, kita sental daki di kalbi kita daripada segala sifat mazmumah. Barulah dia dibenarkan masuk dalam hadrah, hadratillah, masjidul hadrah nama dia. Ini yang keempat. Jadi nak dapat masuk hadrat Tuhan, dia bertentangan bagi mereka yang belum mandi. Dan kita kena mandi, tiap-tiap hari mandi boleh bersih. Itu bersih luar. Yang luar ni tak ada ke mana, akhirnya liang lahat di tempat dia. Yang dalam dia besar, nak balik menghadap dia balik, atau kena bersihkan semua. Kemudian nak memahami. Sebab tu setengah-setengah mereka yang tak bersihkan dan tak faham konsep pembersihan rohani, yang dia tergaba-gaba. Dia tergaba-gaba mana, di jalan hakikat bagaimana. Sebab dia tak bersih, Tuhan tak buka. Dan pembersihan tu bukan sekadar bersih maksiat mata, maksiat mulut, tu peringkat syariat. Bersihkan maksiat mata, tobat maksiat mulut, maksiat kaki, 7 anggota tu peringkat syariat. Di peringkat hakikat ru'yatun nafs, kau pandang diri kau tu silap besar. Tu kata Ibn Ruslan Dimishq. Ibn Ruslan Dimishq kata apa? Wujuduka syirkun khafiyun. Mu perasaanmu ada tu syirik. Kalau mu perasaan dia ada, kemudian kamu perasaan pula kamu ada, kamu dengan dia sama ke? Pandang wujud yang sebenar, wujud yang hakiki, wujud yang hakikat dia. Bila kita pandang wujud yang hakikat, baru tu buka jalan hakikat. Kalau kita pandang wujud yang majaz, nampaklah wujud majaz, wujud makhluk. Jadi kalbi kita kepandang wujud yang hakiki. Siapa wujud hakiki? Huwallahu ta'ala. Sebab pusing balik dia zikir yang berhenti. Allah, Allah dia je kan. Allah, kita nampak dia yang mawujud hakiki. Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Allah, mana dia yang punya asma yang maha sempurna. Allah, dia yang mengurus segala-gala semua. Akhirnya lenyap yang lain, baru bersedap dia dengan Tuhan. Jadi atau betapa harap ia akan bawa faham akan halus-halus, mana daqaiq daripada segala rahsia, padahal tiada taubat ia daripada segala dosa ni. Taubat dosa di sini kita padamkan malam wujud. Kita padamkan keperasanan dalaman kita kepada wujud makhluk, pada sifat makhluk, maka Tuhan akan buka. Itu rahsia kenikmatan dengan dia. Habis. Kemudian berkata ia dengan menyatakan kaifiyat musyahadah. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Wa man ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qabla aw ba'da faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bis-suhbil asari. Artinya bermula kaun ni istilah sufiyah, istilah arifin.
Makhluk ni dipanggil kaun. Kalau usuluddin dipanggil apa? Kainat, jaizat, mumkinat, makhlukat. Itu semua dipanggil ibarat-ibarat yang digunakan lah, ya. Kalau sufi dipanggil apa? Al-kaun. Baru kita ngaji usuluddin ada satu sifat dipanggil sifat apa? Takwin. Ingat yang Faridah tadi, sifat takwin. Sinilah takwin, ya, dia mentakwin. Dan dipanggil dia mukawwin, ya, mukawwanat dengan mukawwin. Mukawwanat yang diurus. Siapa dia? Semua makhluk. Adapun yang mengurus dipanggil mukawwin. Tu Badal Hikam kata la tarhan min kaunin ila kaunin fatakunaka hima lirah. Jangan kamu, hati kamu tu, qalbi, roh kamu, jangan berjalan dari makhluk kepada makhluk, maka engkau seperti himar yang mengisar gandum. Pusing situ tempat dia pusing. Tempat dia mula tu tempat akhir. Pimai-pimai tang tu. Dia buat ibadat kena puji orang. Dia buat ibadat suka orang pandang. Dia ibadat seronok dengan maknanya apa? Dia besar-besarkan orang tu lah. Qalbi tak naik, ya. Dia duduk bawah. Jadi para aulia pandang orang yang terhijab ni macam apa? Macam apa kan? Macam katak bawah tempurung. Ya, macam katak bawah tempurung. Katak bawah tempurung apa? Dia duduk bawah katak. Ya, ni tempurung ni panggil apa ni? Tempurung alamil mulki, alam zahir ni. Dia tak lepas pergi alamil malakut, alamil jabarut, rohani dia untuk mentalaki madat dan mentalaki, mendapatkan akan futuhat dari Tuhan. Sebab apa? Dia terikat alam. Dia punya gam alam ni apa tuan? Yang kuat untuk lepas. Gam ni apa? Ya. Gam ni. Ya. Oh, tunjuk ni melekat kat hati. Ya. Dia nak mati ni kan, sebut duit, buka dia. Ya, sebut duit terang. Tak ada pergi hospital kan. Kalau hospital kan tuan-tuan letak duit 200 ke tu, tuan-tuan layang ke depan dia. Dia nampak, ada duit tu ambil tu. Yang buat pasal, kalau kuih jatuh dia kata apa? Anak dia kan. Buah anggur jatuh dia tak pandang sakit. Nampak duit tu, duit tu ambil. Yang buat pasal kan, dia nampak duit, hilang sakit. Ni gam. Yang gam kalbi kita nak pergi ke Tuhan ni lah kan. Duit, nampak duit tegak dia tuan, ya. Allah, duit macam dah ada sihir dia tuan, pening kembali. Ulama pun terbalik, bukan orang awam. Ulama pun boleh terbalik, terjongkang dia kena dengan tawaran. Juga kata Tuan Guru saya pun ratus ribu haram, main juta bilion bahwa halal. Dah main juta dia sengit kembali, halal pula dah, macam-macam tuan. Itu wang ringgit tuan ni. Lagi apa? Emas, perak tu semua tu. Karun tak terbalik dengan emas, ya. Padahal Karun tu di antara orang yang boleh menghafaz Taurat. Orang boleh hafaz Taurat tak sampai angka 10 jari, tak sampai 10 orang, berat. Tapi Karun minal hufaz. Sengat pada api, akhirnya mati kafir, dia telan bumi. Itu semua kan benda. Allah Ta'ala. Sebab cari jalan memadamkan pandangan makhluk supaya terang kalbi dia dengan Tuhan. Bila terang kalbi dengan Tuhan, dia dapat satu rahsia. Rahsia kemanisan dengan Tuhan tu kalau dapat, habis dunia ni habis kan. Sampai dia tengok hatta yasawiya indahu azab wala hajar. Sehingga sama bagi dia batu dengan emas tak ada apa. Baru dia masuk lain. Letak emas 1 kilo, batu 1 kilo, tanya dia sama je semua makhluk Tuhan. Nampak sekilas 10 tu 1 kilo tu nampak kedai emas tak boleh kan. 80,000 nyawa pasal itu. Ya, ada mana dalam kalbi dia ada benda tu. Ya nak berjalan kalbi. Ya nak terbuka kalbi. Tiba-tiba kalbi kita tutup dengan benda ni. Habis ya? Tu kalau ada ibadat dia zikir bukan mulut dan dia tak terjun pada kalbi, roh, sir tak masuk. Ya, itu hijab besar. Sebab tu bila suruh kita main unsur tu kita guna 2. Tembak dengan nur zikir, kita padamkan unsur kalbi yang ditutup. Apa dia? Banyak makan, banyak tidur, banyak cakap tunggu kita buang. Ya, lebih bercakap kalau dalam suruh atau satu hari 5 patah kita bukan cakap. Dia lebih kita denda, kena dam. Dam dia apa? Kena pum 20 rakaat. Ada yang kena 50 rakaat sembahyang, ada kena 100. Ya, lepas tu dia segar balik, pum dia tarik laju kan.
Dia lambat, dia tarikkan warik tak ada, pun suruh dia semayang. Dia kena dam. Apa dam denda dia? Semayang taubat dia, tak ada lain. Ya, dia kunci, dia taubat. Dia taubat betul terbuka. Ya, tu jaminan daripada Nabi SAW. At-ta'ib minaz zam kama la zambala. Orang yang betul-betul bertobat dosa, dia seolah tak ada dosa. Bila tak ada dosa, mana tekanan tidak ada. Bila tekanan rohani tak ada, laju tak diibadat. Lajulah. Inna sikala zunub yamna ila masyi ila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa itu menekan kalbi insan, roh, hakikat dia nak berjalan ke Tuhan. Berat kan? Trailer ke kepala panjang bukit kan, basikal boleh potong ni. Apa dia berat? Tu. Untuk laju sila pakai kenderaan ringan. Ya. Jangan nak lomba basikal pakai basikal Sudirman, tak boleh. Dia pakai basikal racing yang boleh angkat tangan. Mana nak laju perjalanan kepada Allah Ta'ala, ya, mesti ringankan pandangan kita kepada dunia dan makhluk. Buang semua tu, hubul malwa apa semua, pangkat jawatan kita buang ni lah, tak payah. Biar orang tak kenal kita lagi senang. Ya, jalan arif bila dia lebih minat orang tak kenal daripada orang kenal. Ya, kalau kalbi kita ada seorang kenal, minat lagi bila orang puji seronok, bila orang tak puji melengkok, tu tak akan lagi tu jauh lagi dan tak berbau jalan marifat ni. Baru dia kenal gitu je dengan Tuhan, kena bilang sifat dia. Merasa tak ada. Bila sebut iza zukirallah, jam, tak ada apa. Sebut nama Tuhan tak ada. Wajilat qulubuhum, gegaran kalbi daripada jamal wal jalal sumpah pun tak ada. Sebab apa? Dalam tu banyak lagi sampah, dia banyak. Air takkan berjalan sempurna di sungai tadi bila ada sekatan sampah sarap. Batang kelapa pum tombang. Ibu sampah dah berkumpul, air bawah ada jalan seluruh. Air tarik balik, pum lasuk dia pergi. Itulah sab dia laju pandangan rohani bila hijab tak ada. Ini semua hijab besar ni kita bincang, ya. Bermula kaun makhluk tu, bermula sekalian itu dipanggil kelabu. Kelabu ni. Tuan Husin Nasir, ulama besar. Ya, dia tulis zulmah kelabu. Hati kelabu asap ni nak nampak Tuhan. Zulmah arti makna apa? Gelap. Kegelapan. Kulluhu. Al-kaun mana makhluk ni? Kulluhu sekaliannya zulmatun. Apa makna gelap sini zulmah? Ay adamun mahdin. Adamu mahdin artinya ketiadaan pada nazar, pandangan. Siapa dia? Ahli syuhud. Ya. Zulmah ni pada pandangan ahlillah, batin yang telah disinar dengan nur makrifat, dipandang dunia ni, makhluk semua ni adamu mahdin, ketiadaan. Ya. Ketiadaan daripada mana? Rasa dia tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia telah merasa memandang wujudillah dengan tepat. Bila sinaran makrifat dipancarkan kepada kalbi yang telah diproses, buang karat-karat kelalaian dia, zikir banyak, dia Tuhan pancarkan, Tuhan buka aja kalbi dia menghadap jalalullah, jamalullah, tenggelam habis makhluk. Ya, tenggelam. Makna dia apa? Mafhum mukhalafah sebaliknya. Kalau tak tenggelam lagi pandangan makhluk, masih makhluk ada pump melekat sini, bermakna orang tu belum duduk lagi makam musyahadah. Belum. Dan bila belum duduk dalam makamil musyahadah, dia dalam keadaan khatar. Apa khatar? Bahaya. Ibarat telur di ujung tanduk, jadi masa dia boleh jatuh. Ya. Qalbi dia tidak tambat dengan Tuhan, bila-bila masa dia berpusing pada makhluk. Dan bila kalbi berpusing pada makhluk, lebih kuat lagi diikat dengan makhluk, bersedap kalbi dengan makhluk, orang puji, orang sanjung pun sedap. Akhirnya yang jadi mangsa apa? Amalan akhirat tadi. Dia zikir pergi ke makhluk, hati dia. Dia baca Quran, hati dia kat makhluk. Dia semayang, hati kat makhluk. Dia sedekah makhluk. Dia buat infak, habis pergi ke makhluk. Sebab apa? Dalam kalbi dia makhluk, kiblat roh dia makhluk. Kalau kiblat roh dia, kiblat sir dia Allah, semua dia buat lillah, dipandang af'al Tuhan. Si tempat dia berlazat. Itu rahsia sebenarnya. Ya, kunci kelazatan ialah apa? Memadamkan pandangan makhluk.
Sebab dia kata, ni pandangan Syekh Ibn Athaillah, wali kutub besar ni, al-kaun kulluhu zulmah. Makhluk ni pada hakikat semua ni panggil zulmatun ay adamu mahdin. Pada nazar pandangan ahli syuhud, mana ketiadaan. Apa maksud dia? Wujuduhu kal adam. Satu hari kawan kata, kau tak nampak ke aku datang tu? Dia minta maaf lah, saya tak perasan. Bila dia tak perasan, kita depan dia, bermakna kalbi dia perasan benda lah lain. Mesti ada benda yang menarik dia, ya, satu benda yang ditarik sampai kita dia tak perasan. Macam tu. Walaupun kadang mata dia nampak, tapi dia macam tak perasan. Sebab apa? Dia ada tarikan dalam, ya. Seorang 20 tahun dia berpisah dengan ibu bapa dia. Dia kontak internet lama, bapa dia jumpa luar negara. Dia pun bagi tarikh, bapa sampai ke LA pada pukul 3 pagi. Dia tunggu bapa malam tu, dia mengantuk tak? Mengantuk tak tuan? Tidak lah. Sebab kalbi dia ada tarik ni. Oh, dia tengok, oh, sejam. Oh, 5 minit sampai tu. Dia pun dengar landing. Wah, ni bapa lagi kuat. Bila keluar dia semua kan berdiri, dia 4 orang keluar kan, bawa barang nak ambil tu, dia pun nampak bapak dia dengan mak dia. Ketika tu pup dia fokus. Bila dia fokus, kawan sebelah dia pun kan ada, dia tak perasan. Kawan kata, tuan nak ambil mak bapak saya juga, tak perasan sebelah. Oh, minta maaf, saya tak perasan. Sebab apa? Walaupun kadang-kadang dia nampak, tapi dia macam tak perasan. Nampak macam tak perasan sebab fokus dia tu kepada ibu bapa dia yang sangat dirindui. 20 tahun dia berpisah. Itu rindu dengan bapa. Kalau arif bila rindu dengan Tuhan, memang padam habis semua. Sebab dia fana dia panggil. Itu maksud dia. Bukan tak nampak, mata kepala nampak, tapi mata dalam tu tak perasan. Sebab perasanan benda lain. Kalau keperasanan makhluk yang tan hebat, dia kadang-kadang terlupa. Nabi Yusuf punya cantik tu sampai tak perasan tangan dia terkerat. Itu Nabi Yusuf. Kalau dengan Tuhan, itu kita tak boleh nak gambar betapa dahsyat pembukaan muka syafatul qalbi, ya, terbuka kalbi dengan Tuhan. Oh, itu dapat. Sebab dia orang habis-habisan dia orang riadah mujahadah, ya. Kalau dulu orang tu kata suruh 40 hari seronok sebab terbuka kan. Wah, ini pula suruh 10 hari dia masuk 3 hari. Ada 3 hari pula nak minta 2 hari begitu. Macam-macam. Ya, ada sahabat saya tadi buat sudut di Perak. Ya. Cerita kita buat sudut ke berapa hari, kita ada buat 40. 40 nak dengar, kau 10 hari nak malas nak dengar. Kau nak berjalan ke Tuhan 10 hari, kau berjalan ke dunia 350 hari. 350 hari kau menghadap ke dunia, nak menghadap ke Tuhan 10 hari. Mana nak terbuka hijab dia? Kan? Dengan Tuhan kita bagi sikit. Oh, dengan dunia setengah malam. Macam kita aja 24 jam tadi, daripada bangun tidur tuan-tuan bangun apa? Pukul 3, pukul 4, ya, sampai nak tidur balik malam kan. Ya, kalbi kita ni dengan dia ke dengan makhluk. Kadang-kadang dahsyat sampai dalam sembahyang pun ingat makhluk lagi. Dalam sembahyang tidak dibenar ingat melainkan dia je. Tidak dibenar. Tuhan tak benarkan kita ingat dalam sembahyang melainkan dia je. Kalau kita ingat benda lain, mana kita khianat dengan Allah Ta'ala. Aqimis salah li zikri, dirikan semayang untuk engkau memandang, mengingati, syuhud akan daku. Tapi apa jadi kita semayang 10 tahun? Kotak yang kita hadiah ke Tuan ada isi tak? Kalau kita hantar ke Gajah, bugi-bugi kotak Gajah buka kosong-kosong, ni apa ni? Marah kan? Kau main-mainkan aku, kau hantar kotak air, barang tak ada dalam. Ya, tempat Syekh Daud buka 9 dari dalam kan? Sembayang kita buat tambah sembahyang wajib dan sunat, dia ada 9 mutiara besar yang kita nak persembahkan. Dia ada mukallama, ada muhaddasa, ada musdah, sembahyang semua ada tu. Sekarang kita dah sembahyang tu, berapa kita hantar? Kalau tak dapat hantar barang sebiji mutiara tu tak ada, melaunglah kita tuan malam-malam, minta ampun dengan Tuhan. Sorry Tuhan, minta ampun tu. Banyak silap kita dengan Tuhan, ya. Sebab Tuhan tak nak tengok luar, nak tengok dalam tu. Kita angkat dia takbir kalbi kita kat mana tu. Ya, kita tawajuh ke dia tak? Kita wukuf kalbi dengan dia tak? Semua tengok habis. Dan bahawa sesungguhnya mengada akan dia oleh zahir hak. Wa innama anarahu, mana aujada, anara mana menerang, mana mengada. Sebab bila ada, bila terang adalah, kalau gelap tak ada kan. Rumah tu gelap,
tak ada benda kita nampak, kosong, apa gelap kita. Bila dia nampak, bila ada cahaya, ya. Dan bahawa sesungguhnya mengadakan akan dia oleh zahir hak kita ala dalamnya, ya. Kewujudan makhluk ini terang dia ada apa? Zuhurul haq. Sebab kewujudan Allah yang menentukan dia dan mengadakan akan dia. Maka barang siapa yang melihat ia, bila makhluk dengan Tuhan satu ikatan yang tak pernah lepas, nama pun dia rangkai sekali tu, ya. Makhluk ada rangkaian dia Khaliq, ya. Akwan rangkaian dia Mukawwin, ya. Itu maknanya ada rangkai tu. Begitulah seterusnya. Hadis, ya, hadis, makhluk ni hadis kan, yang baru dia ada apa? Muhdis, muhdas, muhdis. Muhdas mana allazi hudisa, muhdis allazi hadas, yang mengadakan, yang membaharui. Dia tak boleh rangkai. Mana rangkaian tu tak boleh bercerai sentiasa antara kita dengan Allah. Sebab kita dengan Tuhan dalam kitab apa dia panggil? Kashful Asrar, dia kata apa? Kita dengan Allah tidak bercerai dan tidak bersekutu. Tidak bercerai ni dipanggil ta'aluk. Ya, kita bertakluk dengan Tuhan, nisbah dipanggil at-takhsis, wat-taksir, wal-inkishaf, ada takluk. Kita dengan Tuhan, konteks kita berlaku dengan taksis. Apa taksis? Penentuan. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, apa barang yang Tuhan tentu, itu saja berlaku. Dia tak tentu, takkan berlaku. Bermakna semua yang ada, telah ada, sedang, akan datang, semua terikat dengan penentuan ilahi. Tak ada satu pun besar zarah yang terlepas. Bila ditentu azal, sekian masa lahir sekian masa berlaku, sampai masa dijadikan apa jadi kudrah dia. Itu dipanggil taksir, kesan. Kita semua ni kesan kejadian Tuhan. Kesan dipanggil apa? Asar. Sebab tu kita dipanggil, ya, maknanya asar. Tuhan dipanggil muasir, yang memberi kesan kewujudan kita. Dua. Kemudian kewujudan kita dah ada sekarang. Tuhan lihat tak? Ya. Tuhan tahu tak? Dulu lagi dah tahu. Tuhan dengar tak? Dengar. Ini tiga dipanggil inkishaf, nyata. Kewujudan makhluk nyata dalam ilmu Tuhan, kewujudan makhluk nyata dengan pandangan dia, inkishaf basar dan inkishaf sami pendengar. Cukup lengkap, tak terlepas kan. Satu saat pun kita tak terlepas dengan Tuhan. Ya, hebat tak hebat tu. Tu dia kata wa huwa ma'akum, atalah serta kamu. Itulah dia. Aina ma kuntum, di mana saja kita. Maka keperasanan ini naklah diterangkan, diterang-terang bagi dia clear betul, ya, supaya iman dia lagi mantap marifat dia. Dengan apa? Muraqabah. Raqib annallaha yarab. Hadid basaran iman bil muraqabah. Tajam asa iman kamu tadi dengan muraqabah. Maka barang siapa yang melihat ia akan suatu. Melihat di sini dengan apa? Basar, dengan mata luar. Dia lihat darat, laut, pokok, kayu, kayan. Paling dekat dia lihat apa? Diri dia sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada kamu tak lihatkah? Mula-mula daripada setitis air benih bercantum 120 hari dia tiupkan roh, gerak dan perut ibu, keluar dia. Tidak ada selai benang pun tuan-tuan, satu benda tak ada. Sampai sekarang Tuhan terbiar kita. Dia yang jaga kita. Makan minum sihat sampai dah waktu sekarang. Itu kena murakabah perhati-hati kita. Besarnya pentadbiran Allah yang maha dahsyat, ya. Bila terasa, dia nak rasa tu. Bila rasa nampak kebesaran dia, baru kita nampak hilang yang lain, kerdil semua dalam genggaman kuasa dia. Dan diasah selalu biar dia lagi tajam sampai lenyap terus, ya. Maka barang siapa melihat ia akan suatu dengan mata luar, ya, akan daripada kaun, padahal tiada melihat ia. Melihat ni dengan mata dalam, ya, yang boleh melihat Allah Ta'ala. Tapi lihat, maksud lihat tu tak sama maksud lihat dengan mata luar. Bila mata luar lihat, dia ada apa? Ada bentuk, ada warna, ada corak, ada tempat, ada dan sebagainya. Itu sifat yang makhluk. Ada melihat dalam dengan makna muraqabah wal musyahadah, itu lain. Jadi barang siapa dibuka mata luar, mata dalam dia tak buka, ya, itu bahaya dan buka biar serentak. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat dengan mata luar melainkan mata dalam aku dah kontak dulu dengan Tuhan. Ya, yang bimbang ni sebelum kontak mata luar buka, dia dah kontak mata dengan makhluk. Mata dalam tak ada. Tengah tengok pun tak nampak lagi, tak terasa besaran Tuhan. Lepas dia betul habis tenggelam. Habis.
Ya, macam orang tu sudah karam dengan makhluk, habis rosak. Maka sesungguhnya meluput akan dia oleh wujud segala nurul ma'rifah. Ya, maknanya dia terluput lagi pada nur makrifat yang sangat hebat, dia tak dapat. Sebab tu dia apa? Kena riyadhah mujahadah dan minta bantuan Allah Ta'ala supaya dia buka. Dia buka kan, kalau dia buka habis terang semua dia. Ya. Kalau dia tarik, dia buka. Ya, perompak penyamun jadi wali. Dia kalau dia tutup, ya, dia tak bagi, dia tarik balik habis. Ulama pun boleh terbalik. Allah menutup akan dia oleh wujud segala nur ma'rifah daripada yang dapat dengan dia musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada nur tu tuan cempak aja dalam kalbi, pam, baru dapat. Dan di dinding daripadanya segala matahari makrifah dengan apa? Segala awan, segala akuan yang menyerupa ia bagi segala awan yang menutup segala cahaya matahari. Satu hari tu daripada pagi sampai petang ke maghrib mendung dan kelap je, musim banjir. Sebab dia tutup, atas sudah tutup, ya, mendung je. Begitulah iman seorang. Bila dia tutup dengan awan, ya, awan makhluk ni, maka kemendungan iman tu berlaku. Gelap, dia tak nampak Tuhan, dia leka. Bila leka tu yang banyak terjebak maksiat, mungkar macam-macam. Jadi kita nakkan sumusul ma'arif, ya, matahari makrifat tu, cahaya dia masuk. Maka kita kena buat persiapan nak dapat pancaran dalam cermin hati kita, tam dia terang balik, kena lap cermin tu. Kita lap cermin, tertembak suluh, pum, dia mancar balik. Tapi kalau cermin kita tak lap dan dia tebal, lepas kita suluh dengan spotlight pun saja, apa tak ada pantulan ni. Sebab cermin hati tu penting dibersihkan. Bila dibersihkan, insya-Allah, ya, berbagai-bagai dia akan nampak dalam tu. Tapi cermin hati dia nampak apa yang kita nak, kewujudannya, kebesarannya, keagungannya, itu yang kita nak nampak, ya. Kalau cermin hati tak dibuka, dia tertutup, maka yang dia nampak adalah mata luar saja, ya. Yang dia nampak adalah makhluk, maka terikat dia dengan makhluk. Bagaimana nak berjalan ke Tuhan? Habis. Sebab dia kena riyadhah banyak ni. Minta tolong tu paling besar. Bangun malam-malam minta tolong. Ya Allah, hamba ni tak tahu, Allah, aku ni jauh, hamba ni gelap lagi, ya Allah tolonglah, minta. Ya, dia kalau tolong sekejap. Orang kafir boleh masuk Islam, ya, kalau nak tolong sekejap tu habis. Dan berkata Syekh Ibnu Ubad dalam syarah hikam, Ibnu Ubad dia kata apa? Bermula Adam, iaitulah kelabu dan wujud itu nur. Adam sini bukan dengan baca dengan ain, ya. Ya, Adamun. Kalau baca dengan hamzah alif tu Adam tu Nabi Adam. Kalau dikata Nabi Adam kelabu dah. Dalam kitab ni Nabi Adam warna kelabu gitu. Oh, kacau. Ya, Adamun. Itu dalam atas tadi kan dia tulis tu ain dan mim, Adamun mahdin. Mana ketiadaan semata-mata. Bila dia rasa ketiadaan semata-mata, bila dia sedang sedap lazat memandang wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki dipanggil wujudul mutlak. Wujud tu siapa dia? Tu tunggal, wujud Allah Ta'ala. Wujud mutlak mana wujud yang tidak diikat oleh sesiapa. Ya, wujud Tuhan ada kesan taksir orang lain boleh jadi dia, tak ada. Sebab dia qadim. Zat yang bersifat dengan kidam dipanggil qadim. Maka zat ini maknanya tidak didahului oleh ketiadaan. Mana wujud dia adalah asliyun, asal. Maka dia tak perlu pada pencipta, wujud tu hak dia. Adapun makhluk, wujud kita bukan asli, wujud kita dia panggil apa? Ya, mendatang dia panggil apa? Wa'il arif, berdatang, arif. Benda asal dia tak ada. Sebab tu kita ada surat apa kan? Surat beranak lah. Ya, kita ada surat beranak. Sebab kita asal tak ada. 60 lahir, 40 dia tak ada. Tiba dalam 60 dia taksir ladat, lahirlah dia. Baru dia tulis surat anak, baru ada. Ada kita tu mendatang, baru datang. Asal tak ada. Tuhan bukan begitu. Maka ada yang baru datang ini dia berkait, dia terikat dengan orang yang mencipta, menjadi, mengurus. Itulah Allah Ta'ala. Sebab tu bila tepat menghadap Tuhan, yang ni akan hilang, tak terasa kan. Tapi bila kita menghadap yang ni pula dengan Tuhan pula tutup, ada keadaan itu.
anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al muqawwin. Anta ma'al aqwan, engkau kata Ibn Atta ma'al aqwan serta makhluk, engkau terikat semua makhluk dalam kalbi kamu. Jam bila tu? Malam tusyahid al muqawwin, selama mana kalbi kamu tidak musyahadahkan kepada Ta'ala. Maknanya kalau kita tak musyahadah, makhluk kontrol. Kalau kita musyahadah, makhluk lari. Itu je lah. Dan larinya, terhijabnya, terfanaknya yang lain tu lari, hilang lenyap. Ke situlah dia akan buka sehebat-hebat pintu tajalli ma'arif, macam-macam tu akan buka. Bila di atas tapak kita memandang Adam, kita melenyapkan pandangan Adam pun makhdid, terlenyap. Ya. Ada kata Syekh Ibn Ubad, bermula Adam ketiadaan tu, iaitulah kelabu dan wujud itu nur. Mana ketiadaan itu gelap, ada itu nur. Itu maksudnya. Bermula sekalian kaun makhluk dengan kita tilik, ya, tengok, dengan kita pandang kepada zatnya jua, kita pandang pada hakikat diri makhluk semua termasuk kita, iaitulah adamun, ketiadaan, lagi menutup ia akan wujud nur. Dia kata ketiadaan, ya. Jadi kawan tanya ni ada ya? Lama orang call kita, Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam, tuan ada rumah? Tak ada. Kenapa? Saya memang tak ada. Wah, maut lah. Oh tuan tak ada? Saya pun mengaji kitab tadi, kata saya tak ada. Wah, pening kepala orang ni kan. Awak ada rumah? Tak ada. Yang ada siapa? Yang ada dia je. Wah, ini wah ni lain macam kau gian kau ni. Ni apa pembawa kau ni? Aja nak jawab kan? Kau tanya ada rumah? Tak ada. Habis siapa ada? Yang ada dia je. Wah, ni kata kau ni lah lain macam ni. Sebab tu dikata dikait sini, la maujud, ada satu lapar dia kena kait, bihaqqin. La maujud bihaqqin, bau illallah. Kalau kita tak kait bihaqqin, nanti orang berpetikai. Siapa petikai? Pak Wahab. Tahu Pak Wahab? Wahabi. Ya, termasuk Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah karang kitab tuan-tuan berpuluh kulit, segi ilmuwan dia kan. Tiba-tiba dia hentam, dia kata apalah ulama sufi kata tak ada, ni depan mata kita kan ada ni. Tak sama-sama benda ada kita tak ada, kecuali kalau ada pada iktibar, atau betul lah yang tu lah sufi pakai. Ada pada iktibar apa makna? Ada yang diakui wujud sebenar. Itu memang lah tunggal Tuhan aja. Apa makna wujud sebenar? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Bahkan dia yang mengikat yang lain. Dia mengikat sesiapa, ya, dia tidak terikat dengan sesiapa. Wujud yang macam ni ada berapa? Wahad, ahad, tunggal. Sebab kalau dia tak faham makna wujud yang dikatakan di sini, dia boleh jadi sesat kan ni. Dekat Muar ada seko. Saya pergi sana, dia ada buka tempat suluh kan. Ya, ni biar pejabat agama pergi cari. Kalau dia dengar dia pergi cari. Dia tak repot lagi kan. Tersengaja dia kata dia buat suruh, kita nak sergah. Biasa orang yang hakikat ni buat diri tu dia sergah. Tuan cerita sikit masalah hakikat diri ni. Inilah aku nak cerita dia. Wah, dia pun buka, kita jolok sikit dia buka. Ya. Yang ada sebenar siapa? Wah, dia tanya kita. Allah Ta'ala yang ada dia. Yang sebenar ada dia kan. Yang lain semua tak ada kan. Ya tuan, dia kata. Kita pakai mana yang hakikat. Baik, sekarang yang ada siapa ni ada? Kita lah Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan, habis murtad jawab dia. Sebab apa? Gagal memahami kalam sufi. Sufi maksud wujud tu, dia wujud yang hakiki, atau dipanggil wujud yang mutlak. Ya, wujud yang ni yang tunggal. Jangan kita banding wujud kita ni sebab dia kata tak ada, sebab wujud kita bukan mutlak. Wujud kita muqayyad, wujud kita diikat. Siapa ikat? Dia. Ada dengan dia, tak ada pun dengan dia. Tanah kubur kita pun kita tak tahu kat mana. Tarikh lahir mati kita pun tak ada. Mana kata kita punya? Kalau kita punya, semua kita dah ijaz kan? Kalau boleh tak nak mati kan? Qul innal mautal lati tafirna min fa innahu mulaqikum, kata yang Muhammad, mati yang mereka nak lari, dia akan bertemu dengan kamu. Masa perangai maksud kalau boleh nak tongkat langit, tapi galah dia tak ada. Ya, galah dia tak sampai nak tongkat.
Itu maknanya. Jadi wujud yang hakiki yang kita bahas ni, kan wujud majaz ni. Wujud majaz tak payah bayang-bayang je pun nak kira kan. Nak kira tuan bayang tu. Habis tergagal memaham kalam sufi. Akhirnya bawa pentafsiran yang salah. Betul kalau kita martabat 7 tuan-tuan, di awal di kulit dia tulis nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami satu kaum yang kami haramkan pegang kitab kami kalau tidak ada ahli dia. Kalau tak ada ahli jangan pegang. Kan dipanggil noktah apa makna kan. Alam ni apa makna? Alam ni apa? Lagi kan kita pening kepala tafsir sendiri. Ya, tapi kena ada ahli dia baru dia boleh buka. Kalau tidak jangan buka. Kan dibabas tuan. Yang ilmu sesat kat sini dia ambil. Dibuka ilmu ni kemudian ditafsir sendiri. Kan tadilah wujud sunat dia. Amin, kami ucap pun kita tak wujud. Ada kita lah kita. Kan masa dia mengaku Tuhan, kacau betul. Ya, ini masalah besar tuan ni. Habis kemudian bermula sekalian kaun. Ya, dengan tilik kepada zatnya jua. Kita pandang diri makhluk. Apa diri makhluk? Hakikat adamun, ketiadaan. Asal dia tak ada. Kembali kepada tak ada. Yang tengah-tengah ni kita tak ada je. Ya, kita diikat oleh dua batu nensan. Tahu nensan? Asal tak ada, kemudian tak ada. Habis. Tu. Bila asal tak ada bermakna apa? Dia adalah benda yang terikat. Ya, asal tak ada, dia bila nak ada, siapa ikat dia? Allah Taala yang mengikat, memegang kewujudan. Ya, maka wujud sebenar ialah Allah. Maka wujud kita ni sumpah macam tak ada sebab diikat. Macam bayang lah tuan-tuan. Kita bergerak, dia bergerak, kita diam, dia gerak, bayang. Sebab tu bayang orang tak kira kan. Kita datang rumah kawan kita berapa orang? 3. Mana? Oh, bayang 2 lagi. Dia kata kau ni gila bayang. Bayang mana dia orang kira? Kan nampak tu. Memang nampak, tapi orang tak kira. Macam kita lah. Nampak tak? Nampak. Tapi kira tak? Tak kira. Bila tak kira? Bila kita memandang dia. Kita pandang dia, kita tahu hakikat yang sebenar wujud dia apa? Hilang wujud makhluk. Tapi kalau tak pandang dia, tak nampak dia, yang kita nampak kita. Akhirnya ingat kita, ingat makhluk, Tuhan kita ingat. Ya. Dan mula sekian kaum itu dengan tilik pada zatnya jua, itulah adamun, mana ketiadaan lagi menutup ia akan wujud nur. Kita beradab je pada makhluk, tempat tertutup nur ini. Dan dengan iktibar tajalli dan zuhur nurul haq. Bila cahaya mana kebenaran, cahaya makrifat Tuhan buka, maka tenggelam pandangan pada makhluk. Kalau tak terbuka, maka tenggelam pandangan Tuhan. Pandangan ke Tuhan itu tenggelam. Itu lagi dahsyat. Artinya wujudul haq padanya, iaitu wujud itu dengan menerang ia. Ya Allah Ta'ala yang menyinarkan nur makrifat kepada batin hati seseorang. Ya. Dan Tuhan mentahbibkan rasa lazat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tuhan mentahbibkan, dicempakkan dalam kalbi kita seronok manis lazat iman. Kalau tak cempak tak dapat tuan. Kadang iman pun tak ada, macam kafir apa tak lagi. Kita ni syukur besar ada iman dihadiahkan. Maka kita solidkan iman tu, jaga baik. Biar dia lagi cantik, lagi hebat, lagi terang, lagi sempurna ni. Sebab kesempurnaan iman di dunia ini ialah menggambarkan kehebatan dia di akhirat. Kalau iman atas dunia ilmu yakin, besok dia akan dapat balasan secara itu. Kalau dia naik anil yakin, dia dapat lebih tinggi. Kalau hakul yakin, kamal yakin, lagi tinggi. Masa kita nak proses ni lah masa sakit-baki umur yang tinggal ni. Tak berapa hari lagi, wallahualam. Takut malaikat maut sampai, kita tak jejak lagi dan maqamil musyahadah. Maka rugi sergi-rugi. Laqad khaba man radiyah dunaka badan. Rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Sepanjang hayat dia cukup kenal dengan makhluk, tapi dengan Tuhan dia tak berapa kenal. Lebih teruk orang kafir teruk tak kenal. Ya, jadikan kita dengan Tuhan A'raf, lebih kenal daripada makhluk. Ya. Ada wali-wali yang dahsyat-dahsyat sampai terkeluar mulut dan tidak aku kenal melainkan dia. Oh, itu lagi dahsyat. Ya, aku tak kenal melainkan dia. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Ya, habis. Dan satu lagi kemudian berkata ia telah bersalah-salahan hal manusia itu, maka setengah daripada mereka yang tiada musyahadah yang melainkan segala akuan. Ni apa itu ni? Ya, langsung tak nampak. Dan terdinding ia dengan yang demikian. Habis langsung. Ini orang-orang yang tak beriman, langsung tak kenal Tuhan. Dan daripada melihat akan wujud Allah Ta'ala, bermula orang ini ialah sesat. Ia di dalam zulmah kegelapan. Terdinding ia
dengan dia daripada melihat akan wujudul haq, wujud yang sebenar Allah Ta'ala. Inilah mazhab kebanyakan manusia, dan bermula daripada orang yang kafir tu tertutup, ya. Dan setengah mereka yang tiada terdinding daripada melihat akan wujudullah. Inilah mazhab kebanyakan manusia. Mantap ni. Terdinding ia dengan dia daripada melihat akan wujudul haq. Ini kebanyakan manusia. Dan setengah mereka itu yang tiada terdinding dengan segala akuan daripada musyahadah akan al-haq, ya. Bermula mereka itu pula beberapa firqah, kumpulan, ya, yang terbuka dan itu ada kumpulan lagi, pecah-pecahan lagi. Mereka itu musyahadah akan wujud Allah Ta'ala dahulu daripada wujud segala akuan. Dia pandang segala sebelum ada sesuatu. Ini kembali pada martabat 7 kan. Dia memain pandangan aulia. Dia pakai kanallah wala syai'ah ma'ah. Telah ada Allah bila azali, tak ada sesuatu pun serta dia. Perasaan dia dipandang kosong lain dia. Cerita nampak kelazatan dia, ketunggalan dia sebab. Itu kena musyahadah pandangan tu. Ya, tidak ada sesuatu serta dia. Allah. Bermula sekian makhluk itu menuntut petunjuk sekalian mereka dengan wujud orang yang memberikan bekas itu Allah Ta'ala. Dan wujud segala bekas mana kesan tu, ya, dan orang, ya, nama akan musyahadah. Dia panggil syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul kasrah, pandang yang banyak makhluk. Bila dipandang nampak tu bil wahdah, ketika dipandang yang satu. Mana pandang yang banyak di dalam yang satu. Pandang yang banyak di dalam yang satu. Dia pandang banyak sebatang pokok, dahan, ranting, daun. Dia nampak dengan akal dia. Di mana dia nampak tu? Dalam dia pandang sebiji, seulas buah durian musangking. Dia makan musangking kan. Lepas tu dia tengok, ini besok jadi sebatang pokok ni kalau aku tanam ni. Ya, dia nampak sebatang pokok tadi dalam sebiji. Yang sebalik pula dia pandang pokok besar, dia nampak pokok ni asal daripada itu syuhudul wahdah fil kasrah. Yang ni syuhudul kasrah fil wahdah. Yang penting syuhud ada. Dia nak syuhud. Kalau tak ada syuhud dia jam, tak nak ghaflah. Itu makam dia. Habis itu di antara dia, ya. Kemudian kita dah setengah mereka itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma maghfirna ya rabbal alamin. Fa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.